Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas sejarah tahun 4. Hari ini kita akan pergi kepada topik 1 iaitu mengenali sejarah. Okay. Untuk kali ini, pembelajaran pada hari ini, cikgu akan tunjukkan kamu ataupun cuba membawa kamu kepada dua fokus utama. Pertama, kita akan melihat pengertian sejarah dan yang kedua, kita akan cuba mengenal pasti sumber yang terdapat dalam sejarah. Pertama, kita akan pergi kepada pengertian sejarah itu sendiri. Pengertian sejarah adalah merujuk kepada peristiwa yang memang benar-benar berlaku pada masa lampau atau pada masa lalu. Contohnya, pada gambar yang kita lihat di sebelah ini adalah ucapan ataupun laungan kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuanku Abdul Rahman. Ini berlaku pada zaman lalu dan memang benar-benar berlaku sehinggalah negara kita Malaysia mencapai kemerdekaan. Pengertian sejarah juga dibawa oleh 5 ahli sejarawan. Yang pertama, kita lihat pada Herodotus. Secara amnya, Herodotus merujuk sejarah adalah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya. Tokoh yang kedua yang membawa pengertian sejarah ialah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menyatakan bahawa sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku dalam peradaban tersebut. Sementara itu, E.H. Carr merujuk atau menyatakan sejarah itu adalah satu proses interaksi antara masa kini dan masa lalu. Maksudnya di sini E.H. Carr menekankan bahawa perhubungan antara masa kini dengan masa lalu. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu K. Kim menyatakan sejarah merujuk kepada peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Ini adalah peristiwa yang sudah lampau. Sejarawan terakhir menyampaikan ataupun membawa pengertian sejarah sebagai catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Berikut adalah paparan perbandingan pengertian sejarah daripada 5 ahli sejarawan yang telah cikgu bacakan dan terangkan tadi. Sepintas lalu kita akan pergi sebagai kesimpulan ataupun ringkasan. Yang pertama adalah Herodotus. Herodotus menyampaikan penceritaan mengenai tindakan manusia dan sebab dia buat kenapa. Ibn Khaldun dia merujuk sejarah ini untuk melihat peradaban manusia dan perubahan yang berlaku pada zaman tersebut. Sementara E.H. Carr mengaitkan sejarah sebagai proses interaksi antara masa kini dengan masa yang lalu. Profesor E.N. Tan Sri dan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu K. Kim pula mengertikan sejarah sebagai peristiwa yang sudah ataupun pernah berlaku. Dan yang terakhir sekali, Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim menyampaikan ataupun mengertikan sejarah sebagai catatan atau rekod peristiwa masa lalu. Jadi cikgu harap dengan jadual perbandingan antara 5 ahli sejarawan ini, awak akan dapat mengenal pasti yang mana satu pengertian sejarah yang dibawa oleh setiap ahli sejarawan. Secara amnya, kesimpulan bagi pengertian sejarah kita boleh sifatkan sebagai sejarah merujuk kepada tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa pada masa lalu. Sejarah ini merujuk pada sesuatu peristiwa yang sudah berlaku. Okey, apa kepentingan ataupun manfaat untuk kita belajar sejarah? Secara amnya, manfaat apabila kita belajar sejarah, dia akan menjadi satu iktibar dan teladan untuk kehidupan kita. Contohnya, kalaulah sesuatu itu, contoh cikgu ambil, apabila negara kita dijajah oleh negara Jepun dan juga British, kita dapat mengambil pengajaran dan
iktibar bahawa penjajahan daripada kuasa asing membuatkan negara ataupun kita sengsara dan merana. Jadi kita perlu bekerjasama menjaga keamanan dan kemakmuran negara kita iaitu negara Malaysia. Jadi tidak boleh kita antara satu sama lain bertelingkah ataupun bergaduh. Seterusnya kita akan lihat kepada sumber sejarah. Bagaimanakah sejarah ataupun maklumat ini dikumpulkan? Apa itu pengertian sumber sejarah? Sumber sejarah merujuk kepada memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu. Yang ini akan menjadi sumber rujukan utama kita untuk mengenali sejarah itu sendiri. Sumber sejarah terdiri kepada dua. Yang pertama adalah sumber primer ataupun pertama, dan sumber yang sekunder yang adalah sumber sejarah yang kedua. Kita lihat apa itu sebenarnya sumber primer ataupun pertama. Sumber primer merujuk kepada bentuk asal yang tidak diubah. Sementara sekunder adalah merujuk kepada penulisan yang dihasilkan daripada ataupun merujuk kepada sumber asal iaitu sumber primer atau pertama. Untuk lebih memahami apa itu sumber sejarah, kita lihat pada contoh sumber sejarah primer atau pertama. Pada yang pertama ini, kita akan dapat lihat gambar rajah iaitu merupakan batu bersurat. Kemudian yang kedua di sebelah ini adalah fosil merujuk kepada tulang-tulang ataupun tinggalan tumbuhan atau haiwan yang telah terawet. Dan yang seterusnya adalah artifak. Artifak ini adalah merujuk hasil ciptaan manusia. Contohnya alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Kalau dalam gambar ni adalah tembikar lah, pinggan mangkuk. Okey. Contoh yang seterusnya adalah dokumen rasmi. Dokumen rasmi merujuk kepada catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Maksudnya yang ini adalah peninggalan lama. Ini contohnya adalah buku. Sumber sejarah ini adalah sumber asal yang tidak diolah sama sekali. Kalau yang itulah daripada tinggalan zaman dulu, itulah dia yang kita dapat lihat pada zaman sekarang. Sementara itu, untuk sumber sekunder, awak dapat lihat di sini, kalau sumber sekunder dia boleh contohnya lahir daripada buku, majalah, risalah dan juga surat khabar. Maksudnya ini adalah penulisan yang telah diolah merujuk kepada sumber primer ataupun sumber pertama. Contohlah, dia baca catatan Tunku Abdul Rahman bagaimana Tunku berusaha untuk mencapai kemerdekaan negara Malaysia. Kemudian dia baca catatan itu dan menghasilkan satu buku. Maksudnya catatan ataupun travelog kemerdekaan oleh Tuanku Abdul Rahman. Itu contohlah cikgu bagi. Tapi pada sini ialah hantuah, buku hantuah. Buku hantuah ini mungkin menceritakan kembali sejarah pendekar hantuah itu sendiri. Berdasarkan maklumat yang kita lihat mengenai sumber sejarah, secara kesimpulannya, sumber sejarah akan menjadi bukti untuk kita lebih memahami peristiwa yang berlaku. Dan ia akan menjadi rujukan utama. Mungkin boleh hadir sebagai sumber primer dan juga sumber sekunder. Namun, akses ataupun bahan dalam bentuk sumber sekunder lebih mudah diperolehi. Contoh yang terdekat pada kamu adalah buku sejarah ataupun buku teks sejarah tahun 4 itu sendiri. Itu adalah sumber sekunder. Contoh-contoh lain, kamu boleh kaitkan dengan contoh yang cikgu bagi tadi. Majalah, buku dan juga surat khabar. Banyaklah contoh-contoh lain. Jadi, cikgu rasa setakat ini sahaja untuk kelas sejarah pada hari ini. Harapnya kamu sudah mengenali pengertian sejarah itu sendiri yang telah dibawa oleh 5 tokoh ataupun 5 ahli sejarawan. Dan yang kedua, cikgu mengharapkan awak dapat membezakan sumber sejarah yang terdiri pada sumber primer dan sumber sekunder.
Okey, terima kasih dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum.